Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini topik kita ialah permainan tradisional untuk PJPK tingkatan 3. Ada dua jenis permainan tradisional yang akan kita bincangkan. Yang pertama ialah gelap cerah dan yang kedua ialah aci sep. Mungkin ada antara kamu yang pernah bermain permainan ini. Pada zaman saya kanak-kanak, permainan ini kita main pada waktu petang di kawasan lapang dan tanpa mengira bangsa dan kaum. Permainan yang pertama ialah gelap cerah. Gelap cerah ataupun permainan galah panjang. Zaman saya kanak-kanak kita panggil galah panjang lah, ataupun ada di setengah-setengah negeri dia panggil permainan toy. Saya rasa semua pernah tahu dan pernah bermain permainan ini, galah panjang. Permainan ini menguji kecekapan dan kepantasan pemain, melibatkan dua kumpulan pemain. Satu kumpulan yang menyerang dan satu kumpulan yang bertahan. Kenapa permainan ini dinamakan gelap cerah? Kerana di setengah negeri permainan ini dimainkan pada waktu malam ketika bulan terang. Mungkin ada hari perayaan ataupun majlis tertentu ketika itu. Sebab itu dinamakan gelap cerah. Kalau dulu permainan ini dimainkan di atas tanah lapang. Kita buat garisan dengan menggunakan kayu di atas tanah. Dan bilangan pemain pun bergantung kepada bilangan pemain yang ada lah. Rakan-rakan yang kita ada, kita bahagikan sama banyak. Jadi permainan ini, kumpulan yang menyerang perlu melepasi halangan. Seperti Raja A ni, dia ada garisan pertama, garisan kedua, garisan ketiga. Permainan ini sebenarnya banyak terdapat variasi dan peraturan bergantung pada tempat dan negeri lah. Macam tempat saya, garisan pertama, kedua dan ketiga tu hanya seorang sahaja yang jaga. Dan ada team leader yang berada di garisan tengah untuk kepung. Jadi pasukan yang perlu melepasi, dia akan melepasi sehingga ke garisan yang terakhir dan perlu kembali balik ke tempat permulaan untuk mendapatkan mata ataupun kita kira berapa orang yang selamat daripada disentuh. Jika disentuh, pemain itu akan dikira sebagai mati atau disingkirkan. Permainan ini memerlukan ketekasan, kepantasan dan strategi yang betul bersama rakan sepasukan. Ini adalah cara bermain yang telah ditetapkan dalam buku teks kamu. Kebiasaan apabila semua peserta telah disingkirkan, pasukan bertahan akan menjadi pasukan penyerang dan pasukan yang menyerang dia akan menjadi pasukan kumpulan yang menghadang pula, bertukar. Permainan ini memerlukan kejujuran dan integriti lah sebagai pemain, sebab kita tidak ada pengadil dan kita tidak ada umpire ketika itulah. Akan tetapi pada zaman sekarang, permainan ini kalau dianjurkan ataupun dipertandingkan akan ada pengadil ataupun peraturan pertandingan yang telah ditetapkan. Ini ialah variasi lah. Variasi permainan ini. Garisan tu boleh kita bermain di kawasan gelanggang badminton ataupun kita boleh buat dengan pita tip. Ketua dibenarkan bergerak sepanjang garisan tengah untuk pasukan yang mengadang. Jadi kedua-dua pasukan ada strategi masing-masing lah, sama ada mengadang ataupun menyerang. Permainan yang kedua ialah permainan aci sep. Aci sep atau dikenalikan aci cop atau aci loop sep. Permainan ini menguji ketekasan dan kecekapan pengejar untuk menyentuh pemain lain dan cuba mengelak daripada disentuh oleh pengejar. Permainan ini juga ada pelbagai variasi dan nama. Mungkin di tempat, ada setengah tempat dia panggil kejar-kejar. Ada setengah tempat macam zaman saya kanak-kanak panggil buaya duduk.
Okey, kita tengok cara bermain. Pilih seorang murid sebagai pemain pengejar. Pengejar perlu mengejar dan cuba menyentuh seorang pemain untuk menggantikannya sebagai pengejar. Pemain boleh cuba mengelak daripada terkena sentuhan. Pemain dikejar boleh berehat ataupun menyelamatkan diri dengan mencangkung atau menyebut cuk. Macam saya tadi, permainan buaya duduk, kita duduk cangkung untuk selamatkan daripada jadi pengejar. Pemain yang telah cup ataupun yang dah duduk tadi boleh aktif semula setelah disentuh oleh pemain yang masih aktif. Dia boleh bangun semula dan berlari balik. Jadi situasi ini jika berlaku dalam tempoh yang lama, pengejar akan letih dan lengit. Tukar peranan sebagai pengejar jika disentuh oleh pengejar, ini pun memerlukan integriti dan kejujuran. Jika semua pemain telah dicup dan tidak disepkan, pengejar akan membilang 1, 2, 3. Pemain yang terakhir berdiri akan menjadi pengejar yang baru. Permainan boleh diteruskan atau ditamatkan mengikut persetujuan daripada semua pemain. Mungkin pengejar itu dah penat. Ini antara variasi tukar cara save. Contoh melakukan high five atau 3 kali jumping jack di hadapan pemain yang cok. Atau tambah bilangan pengejar. Kita tengoklah kalau 4 orang mungkin seorang pengejar. Tapi kalau 8 mungkin perlukan 2 orang pengejar. Tukar cara menyelamatkan diri, contohnya melakukan imbangan. Kalau zaman saya dulu ada patung. Dia nak jadi shape tu, dia jadi patung. Keraskan diri. Boleh juga. Perlu ada had kawasan mengikut jumlah pemain. Kalau tak ada had ni, letihlah pengejar. Kedua-dua jenis permainan ini, archisep dan galah panjang ini juga digunakan oleh sesetengah jurulatih pasukan bola sepak, pasukan rugby untuk digunakan dalam latihan mereka supaya para pemain dapat memupuk semangat kesukanan dan mengurangkan stres. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.